Salam sejahtera, selamat petang dan selamat datang kembali ke dalam ruang lanjutan Lokal XM Malaysia bersama saya sekarang yang akan ambil alih ruang lanjutan lokal jam 4 sampai jam 6 petang. Saya ada Imran bersama saya sekarang. Hai Imran. Azatul hai semua. Okey, macam mana, sihat ke hari ni? Mengantuk ke petang ni hujan? Alhamdulillah sihat. Ya memang gelap, ada hujan sikit. Ada niat nak tidur tapi kita kena buat webinar jadi saya kena postpone dulu. Postpone dulu 2 jam. Okey. Kepada anda semua pun jangan tidur dulu, join sesi dengan Imran ni. Kita nak tahu apa yang Imran nak kongsikan petang ni. Okey, terima kasih Datuk. Jadi kali ini kita akan berbincang tentang asas ya dalam mana-mana bidang dagangan, pelamburan. Asas yang antara paling utama ialah bagaimana kita melakukan analisa fundamental. Jadi apa yang bergerakkan harga, ya apa yang bergerakkan harga aset-aset kewangan adalah sebenarnya fundamental aset tersebut. Kemudian barulah kita gunakan teknikal untuk membaca pergerakan harga. Jadi hari ini kita akan belajar apakah faktor-faktor ya yang mempengaruhi sesebuah aset kewangan dari segi fundamental. Kita akan lihat dari segi ada dua, dari segi pertama dari segi makroekonomi dan yang kedua dari segi mikroekonomi. Tapi pada kali ini kita akan fokuskan kepada makroekonomi dahulu, iaitu kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Jadi singkatkan cerita, kita lihat daripada atas ke bawah. Itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Alright, thank you Imran. Jadi itu semua Imran nak kongsikan bersama dengan anda 2 jam kejap lagi. Teruskan bersama dengan Imran 4 sampai 6 petang. Okey. Jadi saya nak serahkan dekat Imran kalau Imran dah ready. Okey, silakan Imran. Okey, terima kasih Datuk. Jadi lagi sekali, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan selamat kembali ke sesi webinar Tradepedia di mana kita bincangkan daripada perkara yang asas di dalam bidang kewangan hinggalah kepada perkara-perkara yang lebih advance, merangkumi analisa fundamental, analisa teknikal, kawalan emosi, psikologi pedagang hinggalah cara kita membuat sistem dagangan kita sendiri menggunakan indikator-indikator yang kita belajar di dalam pasaran kewangan. Okey, jadi sebelum saya mulakan, saya ingin ingatkan kepada para penonton, kita dalam sesi ruangan lanjutan lokal ni kita sebenarnya menggalakkan lagi interaksi antara penonton dan juga instruktor, menjadikan sesi ini lebih interaktif. Jadi kalau anda ada sebarang soalan ataupun pertanyaan sama ada berkaitan dengan topik hari ini, analisa fundamental, ataupun mana-mana topik di bawah silibus Tradepedia, ataupun soalan-soalan umum ya berkaitan dengan pasaran kewangan, anda bolehlah nyatakan soalan anda di laman ruangan chat box yang disediakan. Mudah saja di browser anda, bahagian kanan yang ada link ya, anda boleh buka, anda tuliskan nama dahulu, klik join dan anda bolehlah tuliskan soalan-soalan anda di sana dan saya akan cuba menjawab dari masa ke semasa sepanjang webinar ini. Ataupun anda ada pendapat yang anda ingin suarakan, tak ada masalah, kita bincangkan, kita debat sepanjang webinar pada hari ini, tidak jadi masalah. Baik, jadi kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini, iaitu tentang analisa fundamental secara makroekonomi. Baik. Okey, jadi sebelum itu kita kena cerita sikit tentang risiko yang kita hadapi semasa kita melabur. Okey, ini disclaimer ya. Jadi jika anda berlabur, anda berdagang, anda harus memahami risiko yang anda hadapi ya. Kalau ingin mendapatkan keuntungan, kita sudah pasti akan berhadapan dengan risiko. Semakin besar ganjaran yang kita kejar, semakin tinggilah risikonya akan kita ambil ya. Ini adalah hubungan antara risiko dan ganjaran. Okey, dan kalau anda melakukan perdagangan, anda kena faham apakah itu risiko dan anda kena sanggup menerimanya sebelum anda membuat sebarang posisi dagangan. Kami di XM dan juga Tradepedia, kami hanya dari segi platform pendidikan ya, untuk sediakan anda berhadapan dengan cabaran semasa berdagang. Okey, tetapi keputusan dagangan adalah sepatutnya di tangan anda. Baik. Okey, jadi pada hari ini kita akan bincangkan tentang analisa fundamental, dan analisa fundamental ini sebenarnya terbahagi kepada dua, ada dua pendekatan. Pendekatan pertama kita gelar sebagai analisa makroekonomi, kita lihat daripada atas ke bawah. Kemudian pendekatan yang kedua ialah analisa mikroekonomi, kita lihat daripada bawah, kemudian barulah kita bergerak ke atas. Jadi pada hari ini kita akan lebih fokus kepada analisa makro. Tapi sebelum itu, kita kena belajar dulu, kita kena faham apakah itu yang dimasukkan dengan analisa fundamental. Baik.
Jadi analisa fundamental merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting bagi semua pedagang dan pelabur ya. Yang menggerakkan harga di dalam pasaran kewangan adalah sebenarnya fundamental aset tersebut. Okey. Analisa fundamental merupakan asas yang sangat penting di dalam pelaburan ya, di mana kita akan menggunakan kajian, kita akan buat kajian tentang segala faktor-faktor yang boleh mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi pasaran, mempengaruhi sektor, mempengaruhi kelas-kelas aset. Okay? Dan tujuan kita adalah apa? Kita melakukan kajian untuk mendapatkan nilai intrinsik ataupun nilai sepatutnya bagi sesuatu aset kewangan. Itu tujuannya. Kita membuat kajian berdasarkan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi sesebuah aset untuk mencari nilai intrinsik. Dan kita akan bincangkan nanti apakah itu yang dimasukkan dengan nilai intrinsik. Kemudian, terbagi kepada dua pendekatan dalam melakukan analisa fundamental. Kalau kita melakukan analisa dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi ya, secara keseluruhan. Maknanya apa? Kita lihat daripada atas ke bawah. Kita lihat the bigger picture. Kemudian kita lihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah ekonomi. Ini adalah analisa fundamental secara makroekonomi. Kemudian pendekatan yang kedua adalah kita bermula daripada bawah. Kita akan pilih aset-aset yang spesifik ya, contohnya saham. Maknanya kita akan lihat kepada apa? Kita akan lihat kepada prestasi syarikat tersebut. Kita lihat dia punya penyata kewangan, kita lihat keuntungan yang dihasilkan, kita lihat kepada aset-aset yang dimiliki oleh syarikat tersebut, juga liability yang dimiliki oleh aset tersebut untuk kita mencari nilai intrinsik syarikat tersebut. Ini adalah kita panggil sebagai analisa fundamental mikroekonomi. Jadi kita ada dua, makro dan juga mikro. Jadi kita dah sebut tadi tentang nilai intrinsik. Jadi tujuannya analisa fundamental ialah kita nak mencari nilai intrinsik. Jadi persoalan seterusnya ialah apakah itu yang dimasukkan dengan nilai intrinsik? Baik. Jadi nilai intrinsik ni dia ada sifat subjektif sikit ya, tapi masih lagi kita boleh craft sikit atau kita boleh tangkap apa yang dimasukkan dengan nilai intrinsik. Jadi sebelum kita fahami apakah itu nilai intrinsik, kita kena tahu bahawa semasa kita melakukan analisa fundamental, kita akan buat dua andaian. Kita dua assumption. Dua assumption inilah yang akan menjadi platformnya untuk kita melakukan analisa fundamental. Jadi kita lihat kepada assumption yang pertama. Andaian pertama ialah harga yang kita nampak pada carta ya. Harga sekarang, contoh kita lihat kepada saham Google katakan, kita lihat kepada saham Google, harga katakan berada pada aras 200 USD. Tetapi mengikut analisa fundamental, 200 USD ini bukanlah nilai intrinsik untuk saham Google. Jadi itu andaian pertama. Kenapa kita buat andaian pertama ni? Kerana kalau kita dah katakan harga sekarang sudah berada pada harga yang sepatutnya, bermakna sekarang kita dah tak boleh nak buat jangkaan ke mana harga akan bergerak di masa hadapan. Itu sebabnya kita membuat andaian pertama, harga yang kita lihat sekarang pada carta bukan harga sebenar ataupun bukan harga yang sepatutnya. Waalaikumsalam Ikmal, apa khabar? Baik, jadi itu andaian pertama. Andaian kedua pula ialah dalam jangka masa ya, dalam sesuatu jangka masa, harga contohnya tadi saham saham Google tadi, jadi harga Google ni dalam satu jangka masa tertentu akan kemudiannya mendekati dengan nilai intrinsik yang akan mengikuti nilai intrinsik. Maknanya akan mengikut kepada fundamental. Apakah maksudnya? Jadi kita lihat kepada gambar rajah ni untuk kita faham ya. Jadi bayangkan. Ini adalah saham Google ya. Dan kita lihat sekarang ni. Garisan merah ni katakan adalah nilai intrinsik. Adalah nilai intrinsik untuk saham Google. Maknanya sekarang ni, jika kita berada di sini ya, dan kita lihat harga semasa jauh beza dengan nilai intrinsik yang kita tentukan. Bermakna kita ada perbezaan yang besar ni, bermakna sekarang apa? Kita dah katakan bahawa saham Google sekarang ni adalah
terlalu mahal. Kenapa terlalu mahal? Kerana jauh lebih tinggi daripada nilai yang sepatutnya. Maknanya jika kita di sini, apakah kita punya tindakan? Kita akan jual kerana terlalu mahal. Okey, dan dengan andaian kedua, kita akan perhatikannya dalam satu jangka masa yang tertentu. Harga saham Google akan mendekati dengan nilai intrinsik. Kita di sini bermula pada aras overprice ni ataupun terlalu mahal ini. Harga kemudiannya turun, okay, dan menghampiri nilai intrinsik. Okay, jadi di sini apa yang berlaku? Di sini ada wujud peluang dagangan. Okay, kerana kalau kita melakukan analisa fundamental dengan betul, kita akan dapati bahawa nilai yang sepatutnya adalah di bawah nilai semasa di sini. Kemudian kita akan dapati harga saham Google pada ketika ini terlalu mahal dan kita menjualnya, dan ini adalah satu peluang dagangan yang terhasil. Okey. Begitu juga jika harga semasa di bawah, di bawah nilai intrinsik. Sekarang ni apa yang kita punya kajian mengatakan adalah sekarang ni harga semasa adalah murah berbanding dengan nilai yang sepatutnya. Jadi di sini ada peluang dagangan untuk kita beli saham Google. Okey. Kenapa? Kerana kita berjangkakan dalam satu jangka masa tertentu harga semasa akan bergerak mengikuti fundamental, maknanya akan bergerak ke arah nilai intrinsik. Dalam kes ni, nilai intrinsik di atas maknanya akan kita jangkakan harga bergerak ke atas, dan ini adalah peluang dagangan untuk beli. Okey, sebagai contoh. Okey, jadi ini adalah sebenarnya kajian tentang analisa fundamental. Kita buat kajian dari segi makro ataupun mikro untuk menilai di manakah nilai intrinsik sesuatu aset. Dan berdasarkan nilai intrinsik suatu aset dan kedudukan harga semasa, kita boleh tentukan bahawa aset ini adalah terlalu mahal ataupun terlalu murah. Patut kita jual ataupun patut kita beli. Okey, jadi ini konsepnya. Ideanya ialah jika nilai intrinsik melebihi harga pasaran, contoh di sini, melebihi harga pasaran ataupun harga sepatutnya, aset ini dianggap di sini jika nilai intrinsik melebihi harga pasaran, berada di atas harga pasaran, bermakna sekarang ni aset ini dianggap murah, dan patut dibeli mengikut analisa fundamental. Kemudian kalau kita lihat seterusnya kes ini jika nilai intrinsik berada di bawah harga semasa, ini mengatakan bahawa aset ini terlalu mahal dan hendaklah dijualnya pada ketika ini. Itu maksudnya. Baik. Sekarang kita lihat kepada analisa makroekonomi. Jadi ini adalah analisa fundamental apa yang kita nak cari? Kita nak cari nilai intrinsik. Dan kemudian kaedah untuk kita menentukan nilai intrinsik ada dua pendekatan, makroekonomi dan juga mikroekonomi. Jadi kita lihat kepada makroekonomi dahulu. Baik. Jadi analisa makroekonomi digunakan untuk kita membuat penilaian kepada aset-aset yang bersifat global Jadi contoh aset-aset yang bersifat global adalah paling jelas mata wang. Kerana mata wang kita akan melakukan pertukaran mata wang antara negara yang berbeza. Juga bond. Setiap kerajaan boleh mengeluarkan bondnya, juga syarikat-syarikat yang besar. Jadi bond ni kita boleh beli daripada bond Amerika Syarikat, kita boleh beli bond UK, kita boleh beli bond China. Ini adalah juga satu aset yang global. Apa lagi? Komoditi. Jadi komoditi ni adalah keperluan asas, bahan asas untuk setiap negara. Emas, minyak, tenaga, gas, semua ini didagangkan secara global, secara international. Juga adalah aset-aset yang kita gunakan untuk makroekonomi. Kemudian juga indeks saham, juga adalah aset-aset yang bersifat global. Jadi makroekonomi lebih sesuai untuk aset-aset bersifat global. Kenapa? Kerana kita melihat ekonomi daripada atas ke bawah. Dan kita akan lihat nanti bagaimanakah kita membezakan pergerakan ataupun kita membezakan pendekatan top down dan juga pendekatan bottom up. Jadi pada peringkat makro, analisa yang dilakukan melihat kepada segala faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Ini yang saya maksudkan. Jadi kita lihat kepada bigger picture. Kita lihat kepada keseluruhan ekonomi untuk kita menentukan aset-aset yang global ini. Sebagai contoh, kita lihat kepada kekuatan ekonomi Amerika Syarikat.
Jika ekonomi Amerika Syarikat kita lihat sedang menguat, ataupun kita lihat kepada kadar faedahnya sedang ditingkatkan, bermakna ini akan memberi kesan kepada aset mata wang USD sebagai contoh. Jadi, apakah data-data yang akan kita perhatikan semasa kita melakukan analisa fundamental secara makroekonomi adalah seperti berikut, dan ini adalah data-data ekonomi yang utama, ya, bermakna data-data ini dapat mempengaruhi sesebuah ekonomi secara keseluruhan. Antaranya ialah kadar faedah. Kalau kadar faedah sebagai contoh, ekonomi sedang memperlahan, kita sedang berhadapan dengan resesi sebagai contoh. Contoh apa yang berlaku pada tahun 2020, semasa pandemik COVID baru bermula. Ekonomi jatuh, ekonomi kebanyakannya tutup. Apa yang dilakukan oleh Bank Pusat ialah Bank Pusat merendahkan kadar faedah. Dengan merendahkan kadar faedah, ini dapat mempengaruhi ekonomi. Maknanya sekarang ni kerajaan menggalakkan orang untuk melakukan aktiviti ekonomi. Kenapa? Kerana kadar faedah direndahkan, bermakna untuk kita membuat pinjaman lebih murah daripada hari-hari yang lain, ataupun daripada fasa-fasa ekonomi lain. Dan apabila kadar faedah rendah, lebih mudah untuk membuat loan, orang ramai ada wang di tangan, dan wang ni kemudiannya dibelanjakan di ekonomi dan menggerakkan aktiviti ekonomi sebagai contoh. Dan seterusnya, selain kadar faedah, kita juga akan fokus kepada inflasi. Dan sekarang ni kita akan lihat inflasi berada dalam keadaan yang sangat tinggi, kalau siapa yang perhatikan di ekonomi Amerika Syarikat, pada minggu lepas CPI 6.2%. Bayangkan, inflasi hampir aras 6%. Kalau kita nak bandingkan, inflasi yang sepatutnya adalah 2%. Tapi sekarang dah 6.2%. Dan ini adalah satu implikasi yang besar kepada ekonomi. Inflasi terlalu tinggi, ekonomi akan suffer, akan menghadapi masalah. Sebagai contoh. Kemudian kita lihat juga kepada data-data seperti kadar pertumbuhan ekonomi. Contohnya kita lihat kepada berapakah KDNK ataupun GDP, keluaran dalam negara kasar. GDP ini adalah income sesebuah negara. Jika kita lihat GDP, contohnya GDP Euro, sedang meningkat. Bermaknanya ekonomi Euro sedang menghasilkan servis dan produk pada kadar yang meningkat. Bermakna income Euro sedang meningkat. Itu maksudnya kalau kita lihat kepada economic growth, pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita akan lihat juga kepada keadaan pekerjaan. Kita lihat berapa banyakkah pekerjaan baru yang ditambah kepada ekonomi. Semakin banyak pekerjaan baru, semakin kuatlah ekonomi tersebut. Kemudian kita lihat juga kepada kadar pengangguran. Pengangguran yang tinggi menunjukkan ekonomi yang kurang sihat. Pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi sedang kuat. Dan akhir sekali kita akan lihat juga kepada faktor-faktor yang lebih subjektif, iaitu faktor-faktor politik, dan juga sentimen nasional. Jadi politik ni, walaupun dia mungkin politik bukannya driver kepada ekonomi, tetapi politik yang menentukan polisi. Sebagai contoh, perubahan polisi untuk perniagaan boleh memberikan impak yang sangat besar kepada bisnes-bisnes ataupun syarikat-syarikat yang terlibat. Sebagai contoh, katakan kerajaan Malaysia akan kenakan tarif kepada barang-barang import daripada China. Sebagai contoh, ini akan memberikan kesan yang besar kepada syarikat-syarikat yang melakukan import-eksport antara Malaysia dan China. Itu juga adalah perkara yang boleh memberikan impak yang besar. Jadi kita akan perhatikan apakah yang dilakukan oleh politik sesebuah negara, terutamanya dari segi polisi ataupun undang-undang yang dilaksanakan oleh politik, ahli-ahli politik di negara tersebut. Dan kemudian yang terakhir ialah kita lihat kepada sentimen nasional. Maknanya sekarang ni kita lihat tak keyakinan. Contohnya kita lihat kepada tak keyakinan konsumer ataupun tak keyakinan rakyat. Kalau rakyat berkeyakinan tinggi, bermakna sentimen positif. Mereka yakin dengan ekonomi negara
dan bermakna mereka akan berbelanja. Mereka akan berbelanja dan ini akan meningkatkan lagi aktiviti ekonomi dan terus mengembangkan ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, jika orang ramai ataupun konsumer kurang yakin dengan ekonomi, mereka akan menyimpan wang. Mereka lebih cenderung untuk menyimpan wang daripada dibelanjakan. Maknanya apa? Maknanya syarikat-syarikat tak dapat nak membuat jualan. Tak ada orang nak beli produk, tak ada orang nak gunakan. Sebab kenapa? Kerana semua masing-masing sedang lebih cenderung untuk menyimpan. Kerana tak yakin dengan ekonomi. Jadi bermakna sekarang itu dah menjadi satu kitaran yang negatif. Syarikat tak dapat menghasilkan keuntungan, syarikat tak dapat nak tambah peluang pekerjaan, malah terpaksa membuang pekerja. Ini pun akan meningkatkan pengangguran dan ini akan menjadikan kitaran yang negatif, menyebabkan ekonomi semakin mengucuk. Jadi ini semualah data-data yang penting yang kita kena perhatikan sepanjang kita berdagang. Benda ni akan sentiasa mempengaruhi aset-aset yang kita perhatikan, terutamanya aset-aset yang global. Mata wang, komoditi, bond, indeks dan sebagainya. Baik. Jadi, semasa kita melakukan analisa makroekonomi, kita sebenarnya sedang buat apa? Kita sedang menilai kekuatan ekonomi. Bukan saja kita menilai kepada kekuatan ekonomi, kita nak tahu sekarang ni ekonomi berada di fasa yang mana satu. Adakah ekonomi sedang berkembang? Ataupun adakah ekonomi sedang memperlahan? Adakah ekonomi sedang melonjak ataupun adakah ekonomi sedang kontrak ataupun mengucuk? Ini adalah fasa-fasa ekonomi. Dan ini adalah fasa-fasa ekonomi yang kemudiannya membentuk satu kitaran ekonomi, economic cycle. Dan kita dah selalu dengar. Setiap kali setelah kita berlaku ledakan yang kita berada pada kepuncak, pada puncak ekonomi, pada ketika ini GDP paling tinggi, orang ramai ada kerja, income tinggi, semuanya bagus. Kemudian seperti yang dirancang, seperti skrip yang dirancang, akhirnya apa yang akan berlaku? Akan berlaku kemerosotan ekonomi, jatuh kepada resesi, kemelesetan ekonomi pada ketika ini paling rendah. Ekonomi berada pada dasar, orang tak ada kerja, pengangguran tinggi, syarikat pun tak dapat menghasilkan pekerjaan, tak dapat jual produk. Ini adalah dasar untuk kitaran ekonomi. Dan seterusnya berlaku semula pemulihan, dan kita kembali berada pada tahap ledakan ekonomi. Ini adalah kitaran ekonomi. Kita sentuh sikit tentang kitaran ekonomi. Kerana apa? Kita melakukan analisa fundamental untuk kita tahu kita sekarang ni berada di fasa ekonomi yang mana satu di dalam satu kitaran ekonomi. Jadi untuk kita melihat kepada kitaran ekonomi, antara yang paling mudah ialah kita melihat seterus kepada pertumbuhan KDNK, keluaran dalam negara kasar ataupun GDP lah, gross domestic product. Ini adalah apa? Ini adalah income sesebuah negara. Pendek cerita, KDNK ini adalah income sesebuah negara. Dan kita lihat kepada kadar kenaikan dan penurunan income sesebuah negara, itu memberikan kita petunjuk kita ni berada di fasa ekonomi yang mana satu. Jadi sekarang kita lihat fasa ekonomi, apakah fasa-fasa yang terlibat dan bagaimanakah transition daripada satu fasa ke fasa yang lagi satu. Pertama sekali kita mula daripada puncak, kita mula daripada puncak ekonomi. Pada ketika ini kita lihat kita berada pada keadaan GDP yang paling tinggi, pada ketika ini kita lihat ekonomi berada pada tahap yang paling optimal. Kemudian income orang paling tinggi, income syarikat paling tinggi, GDP negara pun paling tinggi. Pengangguran paling rendah pada ketika ini. Pada ketika ini semua orang happy. Tetapi inevitably, mengikut kitaran apa yang akan berlaku ialah ekonomi akan mula memperlahan. Dan apabila ekonomi mula memperlahan, apa yang berlaku ialah kita lihat kita dah bertukar, kita dah transition daripada ledakan puncak ekonomi kepada kemerosotan. Ekonomi memperlahan. Perkembangan ekonomi pun dah makin memperlahan. Dan kita lihat kepada GDP, penghasilan produk dan juga servis berkurang di dalam sesebuah negara.
Ini adalah fasa kemerosotan. Kemudian daripada kemerosotan kita akan berubah pergi ke fasa seterusnya, fasa yang paling teruk, iaitu fasa apa? Fasa kemelesetan ekonomi. Ini adalah kita berada pada paling paras yang paling teruk sekali. Pada ketika ini income negara paling rendah, orang ramai tak ada pekerjaan, syarikat tak dapat dan menghasilkan keuntungan, orang ramai ikat perut je, tak berbelanja dan sebagainya. Ini adalah fasa kemelesetan ekonomi. Baik. Kemudian daripada kemelesetan ekonomi kita seterusnya akan berpindah ke fasa pemulihan. Biasanya apakah yang akan mencetus fasa pemulihan ialah apabila bank pusat dan kerajaan akan mula bertindak. Dan antara cara kerajaan ataupun bank pusat boleh menyokong kepada ekonomi ialah dengan mereka merendahkan kadar faedah. Dia seperti yang kita bincangkan tadi, kadar faedah ni besar dia punya pengaruh. Kenapa? Kalau kita rendahkan kadar faedah, maknanya apa? Maknanya kos untuk meminjam wang adalah rendah. Jadi ini sebenarnya membuat apa? Ini menggalakkan sama ada rakyat ataupun perniagaan untuk membuat loan kerana sekarang ni loan paling murah. Kadar faedah rendah, kita tak perlu bayar mahal untuk kita membuat loan. Maknanya lebih mudah untuk orang mendapat wang di tangan. Kemudian wang ini, cash ini akan digunakan untuk sama ada perbelanjaan. Perbelanjaan ini pun adalah satu positif kerana apa? Bila consumer berbelanja, bermaknanya mereka akan beli produk dan mereka akan beli servis. Dan ini akan menyebabkan syarikat boleh membuat keuntungan. Dan syarikat membuat keuntungan, syarikat boleh berkembangkan lagi bisnes, menambahkan lagi peluang pekerjaan, dan ini akan mengurangkan pengangguran dan ini akan menjadi satu kitaran yang positif ke arah pemulihan ekonomi. Dan bagi syarikat pula, mereka dapat membuat pinjaman dan mereka dapat menggunakan wang ni untuk apa? Untuk mengembangkan lagi perniagaan. Tambah produk baru, tambah servis baru, R&D, marketing dan sebagainya. Itulah cara bagaimana bank pusat boleh menggalakkan perkembangan ekonomi dengan menurunkan kadar faedah. Jadi bukan saja aktiviti ekonomi bertambah kita akan lihat juga perumahan juga akan bertambah bila orang mudah buat loan, mudahlah orang nak membeli aset-aset yang besar seperti rumah, kereta rumah, terutamanya rumah, dan pada ketika ini penjualan rumah ataupun penghasilan rumah, konstruksi rumah akan meningkat. Ada satu ciri-ciri ekonomi sedang melalui fasa pemulihan. Kemudian daripada pemulihan kita akan bergerak kembali semula kepada ledakan kepada puncak ekonomi. Pada ketika ini kita akan lihat perbelanjaan orang ramai pada tahap yang optimum, orang ada wang, orang bergaji, orang ramai ada pekerjaan, pengangguran kurang, orang berbelanjakan wang pada ekonomi, menambahkan lagi income kepada syarikat-syarikat, dan ini akan menyebabkan syarikat boleh berkembangkan bisnes, tambah peluang pekerjaan, dan seterusnya menurunkan pengangguran. Ini adalah kembali kepada tahap yang paling optimum untuk sesebuah ekonomi. Dan dengan ini kita tamat satu kitaran, lengkap satu kitaran. Daripada ledakan, kemudian melalui fasa kemerosotan ekonomi, kita sampai ke kemelesetan ekonomi. Kemudian kita melalui pemulihan dan akhir sekali kita kembali ke fasa ledakan. Dan kemudian mula fasa yang baru. Dan fasa ini akan bersambung dan berulang dalam bentuk kitaran. Biasanya dalam masa 10 tahun, dalam masa 15 tahun, bergantung kepada keadaan semasa. Baik. Jadi fasa kitaran ekonomi menentukan kenapa kita nak tahu fasa ekonomi. Kenapa kita nak tahu kita sekarang ni berada di fasa ekonomi yang mana satu. Ini sebabnya. Apabila kita tahu kita berada di fasa ekonomi yang mana, kita akan dapati bahawa ada aset yang akan perform pada ketika itu dan ada aset yang tak perform pada ketika itu. Itu tujuannya. Sebagai contoh, semasa berlaku kemerosotan ekonomi semasa ekonomi sedang jatuh kita dapati bahawa pasaran saham rata-ratanya akan jatuh. Tapi kalau kita lihat kepada pasaran bond akan meningkat. Kenapa? Orang yang ada wang di dalam saham akan keluarkan dan pindahkannya kepada bond. Ini adalah rotasi pasaran. Bermakna kita dapat membuat trade kita dapat membuat posisi dagangan walaupun semasa ekonomi merosot.
Okay, itu tujuannya. Kita nak tahu, kita nak fahami di manakah fasa-fasa kitaran ekonomi berlaku. Baik. Okay. Sebagai contoh, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Gabungkan kitaran ekonomi daripada kemerosotan, kemelesetan, pemulihan dan ledakan. Dan kita akan superimpose kepada kitaran perniagaan. Maknanya apa? Kitaran perniagaan ini adalah syarikat-syarikat mana yang akan perform dan syarikat mana yang tak perform pada fasa-fasa ekonomi yang tertentu. Jadi kalau kita lihat dalam gambar raja ini, ini adalah fasa ekonomi ya. Kita ada kemerosotan, ini adalah kemelesetan ekonomi, kemudian fasa pemulihan, fasa pemulihan dan kembali kepada fasa ledakan sebelum berlaku lagi sekali kemerosotan ekonomi ya untuk membentuk kitaran yang baru. Jadi kalau kita perhatikan semasa berlaku kemerosotan ekonomi ya, kita akan dapati aset yang perform pada ketika ekonomi tengah jatuh ialah semasa ekonomi tengah jatuh ialah bond akan naik semasa ini. Tetapi kalau kita lihat kepada pasaran saham jatuh ya pada ketika kemerosotan ekonomi. Pasaran saham jatuh dan syarikat-syarikat yang ataupun aset yang sensitif dengan inflasi juga akan jatuh. Contohnya apa? Contohnya syarikat-syarikat yang menghasilkan produk dan servis. Jika inflasi jatuh, bermakna harga barangan mereka pun jatuh. Bermakna keuntungan pun akan jatuh. Itu sebabnya syarikat-syarikat yang sensitif dengan inflasi akan jatuh nilainya. Termasuk komoditi. Kenapa? Komoditi adalah produk yang dijual. Komoditi adalah bahan yang dijual. Jika inflasi turun, bermakna harga komoditi juga akan turun pada ketika ini. Baik. Dan semasa kita masuk ke fasa kemelesetan, ini adalah recession. Paling teruklah GDP paling rendah, orang tak ada pekerjaan dan sebagainya. Pada ketika ini adalah peluang yang sangat baik untuk kita membeli saham. Kenapa? Pada ketika ini saham juga berada pada aras yang paling rendah ataupun yang paling murah. Pada ketika ini kalau kita lihat dalam pasaran, syarikat-syarikat besar ini adalah masa yang paling sesuai. Ada diskaun untuk kita membeli syarikat-syarikat yang besar. Jadi kalau sebelum ini kita tak dapat nak beli syarikat kerana harga terlalu mahal, ini adalah masa yang terbaik untuk kita membeli syarikat-syarikat, terutama syarikat blue chip. Baik. Dan pada ketika ini juga bond juga masih lagi kuat pada ketika ini. Semasa dalam proses kemerosotan ekonomi, bond masih kuat. Dan kemudian kita masuk ke fasa selepas kemelesetan ekonomi, kita akan masuk ke dalam fasa pemulihan. Dan masa pemulihan berlaku kita lihat apakah aset-aset yang akan perform. Bond masih lagi kuat dan saham tadi masih lagi kuat, kita pegang lagi kerana kita dah beli dari sini. Saham juga akan mengikuti pemulihan ekonomi. Ekonomi pulih, harga saham juga akan ikut pulih dan meningkat dari segi nilai. Dan pada ketika inilah bermulanya kita akan perhatikan syarikat-syarikat yang sensitif dengan inflasi akan meningkat nilainya. Kerana apa? Pada ketika pemulihan ekonomi berlaku, inflasi juga akan meningkat. Bermaknanya harga barang, produk dan servis juga akan meningkat. Jadi apabila harga produk dan servis meningkat dalam keadaan yang sihat maknanya syarikat-syarikat yang sensitif dengan inflasi akan meningkat keuntungan. Syarikat-syarikat yang sensitif dengan inflasi dan juga aset-aset seperti komoditi juga akan meningkat nilainya. Kalau inflasi meningkat, harga-harga produk juga meningkat dan komoditi juga adalah produk. Jadi harga komoditi juga akan meningkat pada ketika ini. Minyak, gas, koko, wheat dan sebagainya akan meningkat pada ketika pemulihan ekonomi. Baik. Dan kemudian kita masuk ke dalam pemulihan ekonomi yang kedua. Jadi bermakna kita dah dekat kepada puncak. Pada ketika ini semasa ekonomi dah rancak, dah mula berkembang pesat, dah bergerak menghampiri kemuncak ekonomi, menghampiri aras ledakan ekonomi. Pada ketika inilah masa yang sangat sesuai untuk kita membuat apa? Untuk kita menjual bond. Bond yang kita beli di sini tadi, ini adalah masa yang sesuai untuk kita jual bond. Kerana apa?
pada ketika ini risk on. Okay, jadi aset-aset yang kurang risiko akan jatuh. Kenapa? Orang akan ambil wang daripada pasaran bond dan pindahkan wang ini ke mana? Ke aset-aset yang lebih risiko, saham, ataupun aset-aset seperti komoditi yang lebih berisiko. Mereka akan pindahkan wang ke dalam aset-aset tersebut. Jadi semasa kemerosotan, orang takut orang akan letakkan duit dalam bond, kerana bond adalah paling selamat semasa kemerosotan. Tapi sekarang ni sedang berlaku pemulihan ekonomi, mereka keluarkan duit daripada bond dan masukkan ke dalam aset-aset yang lebih berisiko. Saham, kripto, apa lagi, komoditi dan sebagainya. Jadi pada masa inilah paling sesuai untuk kita akan jual bond. Dan pada ketika ini kita dapati bond akan turun pulangannya. Dan kita masih lagi membeli saham kerana pada ketika ini dalam masih lagi proses pemulihan ekonomi berkembang. Banyak syarikat-syarikat yang akan melaporkan keuntungan yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Kerana apa? Kerana dapat membuat jualan yang lebih. Orang ramai ada duit, orang ramai berbelanja, dapat membuat keuntungan dan seterusnya. Juga saham masih lagi kuat semasa proses pemulihan di sini. Dan begitu juga dengan aset-aset yang sensitif kepada inflasi. Dan semasa kita berada di ledakan ekonomi, kita lihat apa yang berlaku, kita berada di puncak ekonomi. Lihat bond. Bond adalah pasaran pada kita ini yang masih lemah. Kerana apa? Orang masih lagi dalam risk on. Masih lagi dalam sentimen risk on, bermakna banyak melabur ke dalam aset-aset yang berisiko. Dan bond adalah aset yang kurang berisiko, bermakna ia akan jatuh pada ketika risk on. Masih lagi merah. Masih lagi dalam bearish untuk bond. Saham juga pada ketika ini kita akan dapati akan bearish. Kenapa? Kerana pada ketika ini ledakan ekonomi, saham dah berada di tahap yang tertinggi, di puncak, terlalu mahal. Dan ini adalah peluang yang sangat baik untuk kita jual saham-saham yang kita pegang. Dan pada ketika ini aset-aset yang sensitif dengan inflasi seperti komoditi ataupun syarikat-syarikat yang sensitif dengan inflasi masih lagi kuat. Tetapi apabila ekonomi mula memperlahan, pada ekonomi mula perlahan, di sini kita lihat, pada ketika ini bond masih lagi kurang kuat kerana orang belum lagi pindahkan duit ke dalam bond. Stok kita dah bearish, kita dah jual semasa kita berada di puncak. Dan aset-aset yang sensitif dengan inflasi dah mula terkesan. Kerana apa? Ekonomi semakin memperlahan, inflasi juga akan menurun. Semasa inflasi menurun, bermakna syarikat-syarikat ini tak dapat nak menghasilkan keuntungan yang lebih. Kerana apa? Kerana harga barang dan servis juga menurun. Dan juga aset seperti komoditi. Kerana komoditi juga adalah bahan ataupun produk yang dijual. Inflasi turun, harga komoditi juga turun. Harga pokok, harga tenaga, harga wheat, sugar dan sebagainya akan turun pada ketika ini. Dan kita kembali ke fasa yang tadi, membuat sekitaran yang baru. Jadi pentingnya kalau kita menggunakan analisa fundamental, kita kena pastikan kita berada di stage 1 ke ataupun kita berada di stage 3 ke, kita berada di stage 4 dan kita tahu apa kita nak lakukan. Dari segi aset-aset yang akan kita pilih, kita nak long bond, kita nak short kita nak short stock, kita nak short aset-aset yang sensitif dengan inflasi. Semasa kita di sini, di end stage of kemerosotan ekonomi. Kalau kita nak jual saham di mana? Kita jual saham di sini, pada fasa stage 5, semasa ledakan ekonomi, semasa ekonomi berada di puncak. Baik. Jadi dengan kita memahami kitaran ekonomi bagaimana berfungsi dan kita memahami rotasi pasarannya, aset mana yang akan jadi popular dan aset mana yang akan jadi tak popular pada fasa-fasa tertentu, ini dapat membantu kita menjana idea dagangan. Jadi inilah dari segi makroekonomi. Kita lihat daripada segi ekonomi secara menyeluruh. Tapi bukan ini saja. Ini adalah pendekatan pertama di dalam analisa fundamental. Pendekatan kedua adalah seperti berikut, iaitu kita melihat daripada analisa mikroekonomi. Kalau tadi makro kita lihat daripada atas ke bawah, kita lihat daripada
keseluruhannya, ekonomi keseluruhan terbentuk macam mana. Kita lihat mikro pula, kita mula di bawah. Kita akan fokus spesifik kepada syarikat tertentu dan barulah kita gerak ke atas. Jadi analisa mikroekonomi, kita membuat penilaian yang spesifik terhadap sesuatu saham ataupun bond korporat yang tertentu. Kenapa kita lihat kepada saham? Kerana saham ni kita akan lihat kepada mana? Kita akan lihat kepada syarikat tersebut. Saham syarikat ini, maknanya kita kena ketahui syarikat ini, apakah keuntungan yang dihasilkan? Apakah aset-aset yang dimiliki oleh syarikat ini? Kemudian apakah liability yang dimiliki oleh syarikat ini? Dan sebagainya. Begitu juga dengan bond korporat. Jadi bond korporat ni, bond ada dua. Bond daripada kerajaan. Maknanya kerajaan keluarkan bond, kita kasih duit kat kerajaan, dan kerajaan akan berjanji untuk membayar kita kapital berserta dengan keuntungan yang dijanakan. Bond korporat adalah bond yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat besar. Jadi kita berikan wang kita kepada syarikat ini dan syarikat ini akan berjanji untuk membayar balik kapital berserta dengan keuntungan yang dijana di masa hadapan. Jadi untuk bond korporat, untuk kita ketahui nilai bond tu, kita kena ketahui kekuatan syarikat yang mengeluarkan bond tu. Bermakna kita kena ketahui syarikat ni apa punya keuntungan, apakah dia punya plan, apakah dia punya aset-aset dan sebagainya. Baru kita dapat tahu syarikat ni mampu tak nak bayar balik kita capital berserta dengan keuntungan yang dijanakan. Jadi untuk menilai bond, kita kena lihat kepada syarikat. Untuk melihat saham, kita kena melihat kepada syarikat tersebut. Ia lebih fokus pada aset spesifik. Kalau makro tadi kita lihat daripada segi menyeluruh. GDP, kadar faedah dan sebagainya. Analisa mikro kita fokus kepada satu entiti. Jadi kita gunakan analisa makro untuk kita ketahui kesihatan kewangan syarikat tersebut. Jadi kalau kita lihat kepada harga saja, lihat kepada harga saham, tak menggambarkan cerita sepenuhnya ya. Kadang-kadang harga saham ni boleh diputar belit, boleh dimanipulasi oleh pasaran. Tetapi kalau kita lihat kepada syarikat, kita lihat kepada penyata kewangan, ini adalah satu perkara yang sukar dimanipulasi. Dan setiap syarikat yang dilaburkan secara awam akan dikenakan syarat untuk mengeluarkan laporan kewangan pada setiap 10 tahun dan juga pada setiap tahun. Dan daripada penyata kewangan ialah kita akan mendapat tahu kesihatan ekonomi syarikat tersebut. Kita dapat tahu keuntungan, dia punya aset-aset, liability, dia punya produk-produk dan sebagainya dapat kita ketahui daripada laporan kewangan. Jadi kita menganalisa penyata kewangan untuk kita menentukan. Kita lihat nombor-nombor. Berapakah keuntungan yang dihasilkan? Adakah keuntungan bertambah, berkurang? Adakah aset-aset bertambah ataupun aset-aset dijual? Adakah liability bertambah ataupun tidak dan sebagainya untuk kita menentukan kekuatan ekonomi syarikat tersebut. Semakin kuat kekuatan ekonomi syarikat tersebut, semakin tinggilah nilainya untuk menjadi pelaburan. Itu idea dia. Baik. Kita kena tanyakan, adakah hasil syarikat meningkat? Kita lihat adakah syarikat memperolehi keuntungan, adakah keuntungan syarikat ni bertambah ataupun menghasilkan keuntungan tapi berkurang daripada bulan-bulan yang lepas, juga menjadi satu persoalan. Kalau kita lihat juga daripada segi bagaimana syarikat menguruskan aset dan juga liability kita lihat adakah syarikat ni boleh menggunakan aset untuk menjanakan lebih banyak income, pendapatan, dan bagaimana syarikat menguruskan liability, menguruskan hutang. Dapat tak syarikat membayar hutang? Adakah hutang bertambah dan sebagainya? Semua kita dapat lihat daripada penyata kewangan. Dan daripada kesemua data-data ini, kita akan cuba menentukan apakah nilai intrinsik ataupun nilai sebenar sebuah syarikat tersebut. Ini adalah analisa mikroekonomi. Jadi ideanya ialah dalam satu jangka masa tertentu, nilai saham sesebuah syarikat akan bergantung kepada prestasi syarikat. Ini adalah satu perkara yang basic. Jadi jika syarikat dapat menghasilkan keuntungan dan dijangka akan menghasilkan keuntungan di masa akan datang, maka secara teknikalnya harga saham patut akan meningkat. Kenapa? Kerana akan lebih ramai lagi pelabur berminat untuk melabur di dalam syarikat yang menghasilkan keuntungan. Pelabur akan cuba mendapatkan kongsi untuk mendapatkan sedikit daripada keuntungan tersebut
dengan membeli saham syarikat-syarikat yang berprestasi baik. Tapi itu bukan cerita sepenuhnya ya. Secara teknikal, betul, prestasi baik, mendapat keuntungan, harga saham naik. Tapi dalam pasaran sebenar, ada banyak lagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sesebuah syarikat. Kadang-kadang syarikat tak menghasilkan keuntungan, tetapi mempunyai prospek yang besarnya, masih lagi dapat melihat dia punya profit, dia punya, bukan dia punya nilai dia meningkat. Orang ramai nak beli juga, walaupun tak menghasilkan keuntungan. Netflix contohnya terbaik ya. Netflix tak menghasilkan keuntungan, Netflix asyik keluar duit je. Netflix sebagai contoh, ada duit dan duit dia akan digunakan apa? Akan digunakan untuk membuat rancangan yang baru. Jadi duit asyik keluar saja. Okey, ada duit gunakan untuk buat rancangan yang baru. Okey, rancangan yang lama dah habis, kena tambah lagi rancangan yang baru. Okey, tak menghasilkan keuntungan, tetapi kenapa harga saham naik? Okey, itu juga adalah satu perkara yang boleh jadi. Okey, dan bukan saja kepada itu. Macam-macam faktor, sentimen. Okey, sebagai contoh, CEO sebuah syarikat ABC masuk penjara kerana ada skandal sebagai contoh. Apa akan berlaku? Sentimen negatif. Harga saham jatuh walaupun prestasi baik, walaupun syarikat menghasilkan keuntungan, meningkatkan jualan, aset banyak tetapi kerana sentimen negatif, boleh menyebabkan harga saham jatuh. Dan juga keadaan ekonomi seperti yang kita lihat pada slide yang lepas, kita ada kitaran ekonomi. Jadi walaupun syarikat melakukan segala yang terbaik ya, manajemen terbaik melakukan segala apa yang patut, tapi masih lagi tak dapat menghasilkan keuntungan. Kenapa? Kerana berada dalam ekonomi yang sedang dalam recession. Jadi ini bukan salah syarikat. Ini adalah keadaan semasa ekonomi sedang dalam recession, dalam kemelesetan, tidak ada peluang untuk menjual produk dan servis, orang tak mampu nak beli produk dan servis, orang tak ada duit nak dibelanjakan. Jadi ini menyebabkan prestasi syarikat jatuh. Jadi macam-macam faktor yang boleh menyebabkan harga saham naik ataupun turun. Bukan saja bergantung kepada faktor-faktor dalaman seperti penyata kewangan. Faktor luar juga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar. Baik. Jadi sekarang kita dah sentuh tentang makroekonomi, kita dah sentuh tentang mikroekonomi. Jadi kita letakkan dua-dua pada page yang sama dan kita buat perbandingan. Antara dasar fundamental kita ada dua pendekatan. Pendekatan makroekonomi dan pendekatan mikroekonomi. Jadi saya dapat ringkaskannya kepada gambar ini. Ini adalah makroekonomi. Kita mula di atas, kemudian kita pergi ke bawah. Kita mula daripada, kita lihat kepada ekonomi secara menyeluruh. Kita lihat kepada data-data yang penting seperti data kadar faedah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, keadaan pekerjaan, politik dan juga sentimen nasional. Kita lihat di sini. Kemudian kita dah tentukan keadaan ekonomi, kita pergi ke langkah seterusnya, kita pergi ke bawah. Kita akan lihat kepada sektor-sektor. Jadi dalam sebuah ekonomi kita ada pelbagai sektor. Kita ada sektor IT, kita ada sektor kewangan, bank, insurans, hedge fund dan sebagainya. Kita juga ada sektor industri, perkilangan, apa lagi, buat kereta dan sebagainya. Kita ada sektor hartanah, developer, syarikat-syarikat yang menghasilkan bahan-bahan construction, syarikat pembinaan. Ini semua adalah dalam sektor hartanah. Kita ada sektor pelancongan, syarikat penerbangan, syarikat hotel dan sebagainya dalam sektor pelancongan dan sebagainya. Jadi daripada atas tadi kita tahu, sekarang ni ekonomi kita berada pada fasa ledakan sebagai contoh. Kemudian kita buat penilaian kepada sektor-sektor pula. Semasa ledakan, sektor mana yang akan perform dan sektor yang mana yang tak perform. Kemudian kita masuk ke dalam industri dan seterusnya lebih kepada spesifik syarikat. Ini adalah makroekonomi. Kita mula daripada atas, kita bergerak ke bawah. Mikroekonomi pula kita bermula daripada company yang spesifik. Kita lihat kepada company Google katakan. Kita lihat kepada company Google, kita lihat kepada mana? Kepada penyata kewangan. Dalam penyata kewangan ni kita akan lihat keuntungan makin meningkat ke, apakah produk-produk yang baru dihasilkan oleh Google. Kita lihat kepada
aset-aset yang dimiliki oleh Google bandingkan dengan liability yang dimiliki oleh Google. Kalau aset lebih banyak pada liability, bagus. Liability lebih banyak pada aset, tak bagus. Okay, dan sebagainya, kita dah tentukan apa semua ni, baru kita masuk ke dalam peringkat yang seterusnya. Okay, jadi pada micro kita mula daripada bawah, daripada aset yang spesifik. Kemudian kita lihat kepada industri. Okay, jadi kalau tadi adalah syarikat Google ya, Google berada daripada industri apa? Industri teknologi, okay, industri IT. Okay, daripada industri IT, kita lihat pula apakah kompetitor untuk syarikat Google. Okay, sekarang ni Google ni berbanding dengan kompetitor, siapa yang lebih perform? Adakah kompetitor lebih baik daripada Google ataupun adakah Google ni sebagai leader dalam industri tersebut? Okay, kemudian kita bergerak ke atas, kita masuk ke dalam sektor-sektor, kita bandingkan sektor IT dengan sektor hartanah, kita bandingkan IT dengan sektor tenaga. Okay, kita lihat adakah sektor IT ni perform lebih baik daripada sektor-sektor yang lain. Dan barulah kita pergi sentuh kepada keadaan ekonomi. Okay, jadi ideanya ialah kita lakukan makro, kita lakukan mikro dan kita bertemu di tengah, dan ini adalah satu analisa fundamental yang menyeluruh ya. Kita tackle daripada kedua-dua pendekatan, daripada atas ke bawah, daripada bawah ke atas, dan kita bertemu di tengah dan kita akan mendapat idea, kita dapat gambaran yang menyeluruh tentang ekonomi, industri, sektor dan juga spesifik kepada aset-aset kewangan seperti saham dan sebagainya. Okey. Jadi inilah pendekatan untuk analisa fundamental. Okey, dan analisa fundamental kita ada dua. Kita ada makroekonomi, okey, atas ke bawah, kita ada mikroekonomi, bawah ke atas. Baik. Okey, dan kedua-duanya apa tujuannya adalah untuk kita mencari nilai intrinsik. Dan nilai intrinsik lah yang akan menentukan aset ini patut dibeli ataupun patut dijual. Okey, jika nilai intrinsik berada di bawah harga semasa, maknanya aset ini sedang mahal. Dan yang patut kita buat adalah kita patut jual aset ini ke bawah. Sebaliknya, jika nilai intrinsik berada di atas harga semasa, maknanya apa? Maknanya aset ini sedang murah dan kita patut beli. Kenapa? Kerana andaian kita yang kedua adalah jika diberi jangka masa yang cukup, harga semasa akan bergerak ke arah nilai intrinsiknya seperti yang kita lihat di sini. Baik. Okey. Jadi ini adalah pengenalan ya kepada analisa fundamental. Dan di bahagian kedua webinar ini kita akan bincangkan tentang analisa makroekonomi ya dengan lebih spesifik. Kita akan lihat kepada data-data yang mempengaruhi ekonomi, daripada inflasi, keadaan faedah, keadaan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, sentimen dan sebagainya kita akan lihat. Okey, jadi kita akan sekarang ni berehat dulu seketika, tapi jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi untuk bahagian kedua. Kita bincangkan data-data ekonomi yang penting untuk makroekonomi. Okay. Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Selamat kembali ke sesi webinar Trepidah di mana kita bincangkan daripada perkara-perkara yang asas di dalam pasaran kewangan hinggalah kepada perkara yang advance. Okey, yang termasuk analisa fundamental yang kita belajar hari ini, analisa teknikal, indikator-indikator yang akan kita gunakan pada carta, kemudian kawalan emosi serta pengurusan wang dan hinggalah bagaimana kita mencipta ataupun membina sistem dagangan kita sendiri. Semua kita cover di bawah silibus Trepidah. Jadi hari ini kita bincangkan tentang analisa fundamental. Dan seperti yang kita ketahui, analisa fundamental terbagi kepada dua pendekatan. Pendekatan pertama daripada atas ke bawah. Okey, atas ke bawah kita lihat daripada keadaan ekonomi secara menyeluruh, kita lihat kepada data-data yang mempengaruhi ekonomi dan kita ke bawah ke sektor, ke industri dan seterusnya kepada spesifik syarikat. Ini adalah pendekatan makroekonomi. Kemudian pendekatan kedua ialah pendekatan kita mula daripada bawah. Kita bermula dengan syarikat yang spesifik, kemudian kita naik, kita lihat syarikat ini berada pada industri mana, kemudian di sektor mana dan apakah keadaan ekonomi syarikat tersebut. Ini adalah pendekatan mikroekonomi. Baik. Okey, ada soalan daripada Iqbal. Dia nak tanya, nak cari data di mana. Okey, ni timingnya. Baik, okay, kerana untuk kita melakukan analisa makroekonomi, kita kena lihat kepada faktor-faktor makro.
Dan apakah faktor-faktor makro ialah data-data ekonomi yang penting. Okey, jadi itu yang akan kita belajar untuk sesi yang kedua ini. Jadi sebelum kita jawab soalan Iqbal, kita lihat dulu apakah yang akan kita belajar pada sesi kedua dan saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda mendapatkan data-data ekonomi yang penting ini. Baik. Okey. Jadi sekarang kita nak belajar tentang data-data penting untuk kita melakukan analisa fundamental makroekonomi. Okey, data ni termasuklah kadar faedah. Kita dah sentuh sikit tadi. Bagaimana dengan merendahkan kadar faedah dapat memulihkan ataupun mencetuskan pemulihan ekonomi. Kemudian kita akan belajar tentang inflasi. Inflasi ni di mana harga-harga barang-barang ataupun servisnya, peningkatan harga jualannya. Harga pada bulan lepas mungkin lebih rendah daripada harga pada bulan ini. Itu adalah inflasi. Kemudian kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi, biasanya dalam bentuk GDP ataupun KDNK, keluaran dalam negara kasar ataupun income sesebuah negara. Okey, kemudian keadaan pekerjaan, maknanya kita lihat banyak pekerjaan baru yang ditambah kepada ekonomi. Dan kita lihat kepada kadar pengangguran, adakah pengangguran semakin meningkat, itu adalah sangat negatif. Jika pengangguran menurun, itu adalah sangat positif. Dan kemudian kita akan lihat kepada sentimen dan juga politik. Bagaimana ini dapat mempengaruhi ekonomi sesebuah negara. Jadi nak menjawab soalan Ikmal tadi, untuk anda mendapatkan data-data penting ni, jadi mudah saja. Di laman web XM, dah disediakan. Jadi kebanyakan data-data ekonomi penting ni semuanya dapat dicari dengan percuma di laman web. Cara paling mudah, pergi saja di website XM, lihat kepada penyelidikan dan pendidikan dan klik kepada kalender ekonomi. Kemudian di sini anda boleh lagi terus filter negara mana yang anda berminat untuk mendapatkan data ekonomi. Sekarang kalau kita lihat terlalu banyak. Ada daripada negara mana, daripada Palestin, daripada Colombia, Brazil. Sekarang kita cuma fokuskan kepada ekonomi yang besar saja dahulu. Untuk tujuan itu apa kita buat? Kita akan pergi kepada saringan, filter. Kita clear dulu semua. Dan saya akan pilih negara-negara yang besar. Amerika, Australia, mungkin Euro. Kalau China, saya akan sekalikan. Kemudian apa? Euro. Euro yang penting. Mungkin ini Eropah. Apa lagi negara-negara yang besar saya akan cari UK, United Kingdom. Germany bagi saya penting kerana Germany adalah wakil yang paling besar daripada Eropah. Kemudian mana lagi negara-negara yang besar. Mungkin New Zealand dan mungkin saya akan gunakan Australia sekali. Australia saya dah pilih dah. Mana lagi negara yang saya berminat? United Kingdom. Kemudian saya akan filter lagi. Saya ambil data-data yang penting. Saya akan pilih data semua. Kemudian kepentingan, saya akan ambil yang paling penting. Daripada 2 ikon ke 3 ikon. 3 ikon ni yang paling penting, yang 2 ikon ni sederhana, yang 1 ikon ni yang paling kurang penting. Saya hanya pilih 2 ni. Kalau tak banyak sangat data nanti. Saya filter. Dan sekarang ini adalah data-data yang saya akan perhatikan. Jadi untuk hari ini, hari Selasa hari ini, sekarang ni apa yang data penting? Kita ada tadi. Untuk United Kingdom sebelum tu saya kena adjust dulu masa timing ni, kita kena adjust untuk Malaysia punya masa. Tak sedap saya, kita ikut sini Jadi inilah timing. Jadi maknanya untuk hari Selasa hari ini, data yang penting tadi kita ada untuk British Pound pukul 3 tadi dah lepas. Ini adalah pengangguran. Ini adalah pengangguran untuk United Kingdom. Kita lihat malam ni ada tak?
Okey, malam ni adalah retail sale. Okey, jualan runcit. Ini menentukan kepada inflasi dan juga perkembangan ekonomi. Okey, data yang penting. Okey. Dan saya rasa yang paling penting mungkin adalah pada hari pada hari Rabu ya. Okey. Kita akan ada data-data penting seperti inventory minyak mentah. Ini mungkin akan mempengaruhi harga minyak ya, inventory minyak mentah. Dan sebagainya kita lihat. Macam-macam lagi data penting. Ini pada hari Khamis, pengangguran untuk Amerika Syarikat pun juga data yang penting ya. Dan seterusnya. Baik. Jadi di mana anda nak mencari data, kebanyakan website dah ada, percuma. Kalau yang paling mudah pergi ke xm.com, pergi kepada kalender ekonomi dan jangan lupa untuk tapis ya, untuk tapis data-data yang penting dan negara mana yang anda ingin perhatikan. Baik. Okey, jadi itu adalah cara bagaimana kita mendapatkan kesemua data-data penting ini untuk tujuan analisa makroekonomi. Baik. Jadi sekarang ni kita akan lihat satu persatu. Data-data penting ekonomi ini dan bagaimana ia dapat mempengaruhi ekonomi secara menyeluruh. Baik. Jadi yang pertama sekali kita akan bincangkan tentang kadar faedah. Dan kita dah sentuh tadi. Kadar faedah ni betapa pentingnya dengan hanya kita melihat central bank, bank pusat menurunkan kadar faedah dapat mencetuskan pemulihan ekonomi. Betapa kuatnya pengaruh kadar faedah. Jadi kadar faedah ni secara ringkas ialah kos untuk kita membuat pinjaman wang. Sama ada secara individu, secara menggunakan syarikat ataupun kerajaan sendiri. Boleh melakukan pinjaman. Dan kadar faedah akan menentukan kosnya. Jadi jika syarikat dan juga individu kurang meminjam, maknanya apa? Maknanya mereka tidak mempunyai wang di tangan untuk dibelanjakan ataupun dilaburkan. Maknanya tak ada duit nak beli barang-barang, tak ada duit nak beli membeli aset ya. Jadi apa yang berlaku kepada ekonomi? Syarikat tak dapat nak jual, tidak ada pembeli, pembeli tidak mempunyai cash di tangan. Jadi apabila tidak ada pembeli, syarikat tak dapat nak menghasilkan keuntungan. Syarikat tak dapat nak mengembangkan bisnes, tak dapat nak menambah pekerjaan. Sebaliknya terpaksa buang pekerja, meningkatkan pembangguran dan seterusnya ya. Berlakulah ekonomi semakin mengecil, orang dah tak ada pekerjaan, pengangguran meningkat, syarikat pun menghasilkan kerugian. Ini adalah kitaran yang negatif. Sebaliknya, jika syarikat dan juga individu meminjam wang, bermakna mereka mempunyai wang di tangan untuk dibelanjakan dan dilaburkan. Bermakna syarikat dapat jual produk, dapat jual servis, dapat menghasilkan keuntungan, dapat kembangkan bisnes, dapat menambah peluang pekerjaan dan ini mengurangkan pengangguran dan ini adalah satu kitaran yang positif bagi ekonomi. Jadi jika kadar faedah meningkat, ini akan mengibatkan lebih banyak simpanan. Jadi kalau kadar faedah tinggi, bermakna kita nak pinjam wang pun mahal. Kita kena bayar lebih untuk pinjam wang. Jadi apa yang ini akan membuatkan ini sebenarnya akan menyebabkan orang ataupun syarikat kurang berminat untuk membuat loan. Kenapa? Sedang mahal. Jadi akan lebih membuat simpanan. Kalau ekonomi ataupun syarikat kalau syarikat akan syarikat ini bercadang nak berkembangkan bisnes, tapi lihat kadar faedah tinggi, syarikat mungkin akan postpone plan nak kembangkan bisnes. Kenapa? Kerana nak pinjam wang sedang mahal sekarang. Dan apakah kesan semua ni? Ini akan menyebabkan ekonomi memperlahan. Ekonomi memperlahan, jadi ekonomi pun mengecut. Sebaliknya, jika kadar faedah diturunkannya terutama semasa resesi semasa kegawatan ekonomi, ini akan menyebabkan orang lebih mudah membuat pinjaman. Dan apabila pinjaman meningkat, perbelanjaan pun akan meningkat dan ini akan mencetuskan pemulihan ekonomi. Syarikat dapat jual produk, syarikat dapat jual servis, membuat keuntungan, menghasilkan pekerjaan dan seterusnya. Ini adalah betapa pentingnya kita kena tahu kadar faedah ataupun kita kena tahu hala tuju kadar faedah. Dan bagaimana dengan kita kena lihat kepada tindakan central bank, bank pusat. Bank pusat akan membuat perjumpaan dan mereka akan mengeluarkan statement
Jadi pedagang dan pelabur akan memerhatikan statement ini. Walaupun kadar faedah tak ditingkatkan, tapi kalau ada pelan untuk meningkatkan kadar faedah, mungkin pada tahun hadapan pun pasaran akan bertindak serta-merta, ya. Itu adalah betapa sensitifnya data kadar faedah. Baik. Jadi bank-bank pusat setiap negara akan bersidak, akan ada perjumpaan pada setiap bulan. Kalau Amerika, FOMC. Kalau di Malaysia, kita pun ada bank negara akan membuat persidangan. Kalau di Europe, European Central Bank, ECB akan membuat persidangan. Dan ketika itulah mereka akan bincangkan dan akan membuat keputusan tentang hala tuju, dari segi kadar faedah letak di mana, hala tuju bank pusat apakah yang mereka lakukan, dan ini semua akan diperhatikan oleh pedagang dan pelabur global. Walaupun bukan membuat tindakan pun, mereka dengan hanya berniat saja nak membuat tindakan itu dah cukup untuk menggerakkan pasaran. Baik. Sekarang kita lihat kesan kadar faedah kepada pasaran. Jadi kita ambil situasi semasa kadar faedah ditingkatkan. Jadi apabila kadar faedah ditingkatkan, ini menyebabkan pertambahan kepada simpanan. Orang lebih cenderung untuk simpan wang. Berbanding dengan orang untuk berbelanja. Kenapa? Kerana kadar faedah tinggi, nak pinjam wang mahal. Jadi orang lebih suka menyimpan. Jadi ini akan menyebabkan apa? Ini akan menyebabkan aktiviti ekonomi berkurang. Kenapa? Kerana orang tak mempunyai wang di tangan. Nak pinjam wang tak ingat sebab kadar faedah sedang tinggi, sedang mahal. Ini semuanya akan menyebabkan aktiviti ekonomi berkurang. Dan kita lihat apakah kesannya kepada aset-aset yang lain. Jika kadar faedah dinaikkan, apa yang berlaku kepada pasaran mata wang? Jawapannya adalah pasaran mata wang, currency untuk negara ini, katakan Malaysia, kita naikkan kadar faedah. Apa yang akan berlaku kepada mata wang ringgit? Mata wang ringgit akan naik. Kenapa? Kerana kadar faedah naik. Maknanya jika pelabur luar menyimpan wang dalam bentuk ringgit, akan mendapat pulangan dalam bentuk kadar faedah yang lebih tinggi. Jadi ini adalah insentif untuk pelabur luar letakkan wang ke dalam negara yang mempunyai kadar faedah tinggi. Kalau Malaysia naikkan kadar faedah, akan menjadi menarik, ya, bagi pelabur untuk letakkan wang di dalam mata wang ringgit. Kadar faedah ialah bagaimana kita mendapatkan keuntungan dengan memiliki mata wang. Semakin tinggi kadar faedah, semakin tinggilah pulangan kita untuk mata wang tersebut. Itu untuk pasaran mata wang. Kita lihat pula apakah kesan kadar faedah yang tinggi kepada pasaran saham. Jadi untuk pasaran saham, yang berlaku adalah sebaliknya. Pasaran saham akan jatuh. Kenapa? Kerana kadar faedah tinggi. Kadar faedah tinggi, syarikat nak membuat perkembangannya, nak kembangkan bisnes, nak keluarkan produk baru, perlukan duit, betul. Tetapi kerana kadar faedah tinggi, nak pinjam duit mahal. Jadi mereka terpaksa postpone plan untuk kembangkan bisnes. Itu dari segi syarikat. Orang awam pula kerana tak ada wang di tangan. Kenapa tak ada wang di tangan? Kerana nak buat loan mahal. Jadi tak mempunyai wang di tangan, tak mempunyai wang untuk dibelanjakan. Maknanya syarikat tadi tak ada pembeli. Nak jual produk, nak jual servis, tetapi orang awam kebanyakannya tak ada wang. Kenapa? Kerana susah nak buat, bukan susah, mahal nak buat loan. Jadi apa akan jadi? Syarikat tak dapat menghasilkan keuntungan, kemudian prestasi syarikat turun, kemudian syarikat pun tak dapat nak menghasilkan pekerjaan baru, malah terpaksa mengkecilkan lagi bisnes, wang pekerja, dan nilai saham juga akan turun. Itu dia punya rantaian, ya, rantai bagaimana berlakunya kejatuhan saham akibat kadar faedah yang tinggi. Baik. Kemudian kita lihat pula kepada pasaran komoditi. Apa yang berlaku jika kita naikkan kadar faedah? Apa yang berlaku kepada komoditi? Jadi jawapannya adalah komoditi akan menurun. Kenapa? Kerana apabila kadar faedah tinggi, kos untuk menyimpan komoditi juga meningkat. Dan ini adalah kesan yang negatif kepada komoditi. Jadi orang nak beli komoditi pun akan memikirkan kos untuk menyimpannya meningkat, mungkin jadi tak menarik untuk membeli komoditi pada ketika kadar faedah sedang meningkat.
Jadi inilah apa yang boleh berlaku jika pasaran mendapati kadar faedah ditingkatkan. Okey. Biasanya bila kadar faedah ditingkatkan? Apabila ekonomi terlalu panas. Okey, apabila ekonomi terlalu panas, okey, bank pusat dan kerajaan akan cuba untuk menstabilkan harga. Ingat ya, jika ekonomi terlalu panas, maknanya inflasi juga terlalu tinggi. Harga meningkat dengan terlalu pantas. Okay, bayangkan anda beli McDonald's RM10 bulan lepas, 3 bulan akan datang anda bayar RM12. Lagi 3 bulan anda bayar RM14. Okay, jadi menjadi terlalu tinggi peningkatan inflasi. Jadi kerajaan nak mengelakkan benda ini. Bank pusat akan mengelakkan benda ini. Kerana apa? Stability, kestabilan harga adalah tujuan ataupun objektif utama bank pusat. Dan cara untuk menstabilkan harga ketika inflasi tinggi adalah dengan apa? Dengan meningkatkan kadar faedah untuk memperlahankan ekonomi. Okey, baik. Jadi ini baru kadar faedah. Okey. Kita ada lagi ya. Kita ada lagi data-data yang seterusnya, iaitu kita nak lihat kepada data inflasi ya. Sekarang ni inflasi ni menjadi satu topik yang sangat hangat dibincangkan oleh pakar ekonomi, oleh pelabur satu dunia. Kenapa? Kerana inflasi sekarang ni sedang dalam keadaan yang terlalu tinggi. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku ya. Okay, kalau saya buka website kalender ekonomi, okay, dan saya akan pergi apa yang berlaku minggu lepas. Okay, minggu lepas ialah daripada 8 hingga baik. Kita lihat apa yang berlaku ya, apa yang berlaku pada hari Rabu tak silap saya. Kita lihat kepada inflasi CPI ya, Core Consumer Price Index. Okey, lihat. Okey, ini adalah inflasi ya. Okey, di sini. Kenaikan yang sangat tinggi ya dalam sepatutnya 0.2 tapi 6, 0.6%. Ia bermakna sekarang peningkatan yang terlalu tinggi dari segi inflasi. Jadi itu sekarang yang menjadikan ramai orang risau. Kenaikan harga terlalu pantas. Jadi inflasi ialah peningkatan harga barang dan perkhidmatan ya, produk dan servis di dalam sesebuah ekonomi. Apabila inflasi meningkat, bermakna lebih banyak wang yang diperlukan untuk membeli barang dan juga servis yang sama. Bermaknanya jika inflasi meningkat, apa yang berlaku? Kita kehilangan kuasa beli. Kita kehilangan purchasing power. Kita kena bayar lebih untuk produk dan servis yang sama. Ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan menjadi perlahan. Kos hidup tinggi, gaji tak tinggi. Itu masalahnya jika berlaku inflasi yang tak terkawal. Jadi cara untuk kita menilai inflasi lah seperti kita lihat tadi, CPI, Indeks Harga Pengguna. Seperti kita lihat apa yang berlaku pada minggu lepas. Indeks harga pengguna ya lebih daripada jangkaan 0.4 tapi naik sebanyak 0.6% je, lebih tinggi daripada jangkaan. Jadi indeks harga pengguna CPI ini adalah apa? Adalah inflasi yang mengukur perubahan harga barangan-barangan asas ya, barangan-barangan yang digunakan oleh isi rumah. Ini adalah Consumer Price Index. Kemudian, yang kedua ialah kita boleh lihat dari segi pengeluar. Jadi kita lihat dari segi indeks harga pengeluar ialah harga yang ditanggung oleh pengeluar produk dan servis tersebut. Jadi pendek cerita, CPI harga semasa sampai ke tangan pengguna. PPI harga semasa ianya dihasilkan oleh pengeluar. Dua-dua ni akan memberikan kita data inflasi. Biasanya PPI akan keluar dulu. Dan jika PPI tinggi, kita boleh jangkakan CPI juga akan tinggi. Kenapa? Kalau pengeluar pun naikkan,
pengeluar pun memerlukan kos yang tinggi, sudah tentu pengeluar akan pindahkan kos kepada pengguna dengan menaikkan harga. Okey, jadi bayangkan pengeluar perlu bayar lebih untuk bahan-bahan asas ya untuk menghasilkan satu produk. Okey, maknanya kos dah meningkat. Sudah tentu kita boleh jangkakan kos ni akan meningkat juga semasa dijual pada pengguna. Baik. Jadi inflasi mempunyai kesan yang langsung ya, terus memberikan impak terhadap ekonomi. Okey, kerana apabila keadaan inflasi terlalu tinggi seperti apa yang berlaku sekarang ni, inflasi terlalu tinggi, sebenarnya enjin ekonomi sedang terlalu panas. Enjin ekonomi sedang overheat. Okey, dan ini akan mendorong bank pusat untuk bertindak. Dan bagaimana bank pusat akan bertindak jika inflasi terlalu tinggi? Bank pusat akan buat apa? Bank pusat akan meningkatkan kadar faedah untuk memperlahankan ekonomi. Seperti yang kita bincangkan di slide yang lepas. Ekonomi dah panas sangat, harga naik terlalu tinggi, caranya adalah bank pusat akan meningkatkan kadar faedah untuk memperlahankannya. Baik. Okay, jadi sekarang kita lihat kesan inflasi kepada aset-aset di dalam pasaran kewangannya. Apa kesannya kepada mata wang, kesannya kepada saham dan kesannya kepada komoditi. Baik. Jadi seperti yang kita bincangkan, bank pusat akan menggunakan kadar faedah untuk mengawal inflasi. Okay, inflasi tinggi sangat, kadar faedah akan ditingkatkan. Okay, jadi kesannya kepada ekonomi adalah hampir sama seperti ketika kadar faedah meningkat. Kecuali apabila kita lihat kepada komoditi. Okey, sebagai contoh, apabila inflasi meningkat, kemudian apa yang berlaku? Kadar faedah akan ditingkatkan, dan jika kadar faedah ditingkatkan, harga mata wang untuk negara tersebut juga akan meningkat. Kenapa? Kerana akan mendapat lebih banyak income kalau kita letakkan duit kita dalam mata wang yang mempunyai kadar faedah yang tinggi. Okey, katakan Japanese yen bagi kadar faedah dalam 8%. Amerika kasih saya kadar faedah dalam 2%. Jadi saya nak beli mata wang apa? Sudah tentu saya akan beli mata wang yen untuk mendapatkan kadar faedah ataupun saya punya keuntungannya yang lebih tinggi. Itu yang berlaku jika kadar faedah dia meningkat, currency mata wang negara tersebut juga akan meningkat. Kemudian kita lihat kepada saham, jika inflasi tinggi apa yang berlaku pada saham? Lihat saham akan turun. Baik. Okey, kenapa saham akan turun? Ini kerana apabila inflasi tinggi, dia akan meningkatkan lagi kos untuk ekspor. Okey. Dia akan meningkatkan lagi kos untuk barang-barang yang akan dihasilkan. Maknanya barang-barang daripada luar negara akan menjadi lebih murah daripada barang-barang yang dihasilkan di dalam negara jika negara kita mempunyai inflasi yang tinggi. Apa yang akan berlaku? Orang akan lebih prefer nak beli barangan ekspor daripada membeli barangan tempatan. Dan ini adalah satu yang negatif untuk syarikat-syarikat tempatan kerana apa? Akan kalah dari segi daya saing. Okey, kerana barang mereka mahal tapi barang negara lain murah. Okey, orang nak beli barang mahal ke barang murah? Orang sudah tentu nak beli barang murah. Okay? Dan kerana inflasi, barang produk-produk tempatan menjadi mahal. Okay? Jadi ini menyebabkan syarikat-syarikat tempatan akan jatuh nilai sahamnya. Okay? Tapi apa yang berlaku pula kepada komoditi? Okay, adakah komoditi akan jatuh apabila inflasi tinggi? Jawapannya tidak. Kerana apabila inflasi meningkat, ini menyebabkan produk dan servis harga meningkat. Dan komoditi adalah produk. Okay? Tenaga, koko, sugar, kopi dan sebagainya, itu semua adalah produk. Inflasi meningkat, harga produk meningkat, komoditi juga adalah produk, harga komoditi juga akan meningkat. Okey, jadi ini adalah kesan inflasi kepada pasaran. Baik. Okey, kemudian kita akan lihat pula kepada data seterusnya iaitu pertumbuhan ekonomi. Okey. Bagaimana pula dengan pertumbuhan ekonomi? Apa yang kita akan perhatikan? Jadi kita akan lihat pertumbuhan ekonomi untuk kita menentukan kesihatan ekonomi tersebut. Dan antara cara yang paling darat ialah dengan kita melihat income sesebuah negara. Kita melihat kepada pendapatan sesebuah negara ataupun sesebuah ekonomi. Dan apakah
parameter yang paling sesuai ya untuk kita gunakan untuk melambangkan pendapatan negara ialah GDP. Okay, keluaran dalam negara kasar, KDNK, GDP. Jadi ini adalah income sesebuah negara. Okay, berapa banyak barang dan juga servis yang dihasilkan oleh sesebuah negara. Okay, kalau kita lihat GDP meningkat, bermakna negara sedang mendapati peningkatan income. Kalau GDP menurun, bermakna sekarang ni negara sedang mengalami kekurangan income. Itu nombor satu. Nombor 20 ialah kita melihat kepada international trade balance ya, perdagangan antarabangsa. Jadi kita lihat sekarang ni, adakah negara kita lebih banyak import ataupun lebih banyak ekspor? Okey, kenapa? Okey, jadi sekarang ni era globalisasi, setiap negara akan perlu melakukan perdagangan antarabangsa. Kita mungkin akan import beras daripada Thailand, India akan import kelapa sawit daripada Malaysia, kita akan import chip daripada Taiwan dan sebagainya. Ini adalah era globalisasi. Semua negara akan saling berkait dengan negara yang lain dari segi perdagangan. Jadi persoalannya adalah, adakah kita lebih banyak membeli daripada kita menjual? Adakah kita menjual lebih daripada kita membeli? Itu akan menentukan kekuatan ekonomi. Sebagai contoh, negara-negara seperti Jepun, Jerman, mereka lebih banyak menjual ya, mereka lebih banyak mengeksport daripada mereka import. Maknanya kalau mereka jual lebih banyak daripada mereka membeli, bermakna mereka akan mendapat banyak lagi income, betul? Duit masuk. Duit masuk lagi banyak daripada duit keluar. Mereka adalah trade surplus. Mereka ekspor lebih daripada apa yang mereka import. Kalau negara macam Malaysia pula sebaliknya, kita mengimport lebih daripada kita ekspor, kita membeli lebih daripada kita jual. Duit keluar lebih banyak daripada duit masuk. Ini adalah negara apa? Negara trade deficit. Adalah satu yang negatif. Kita kalau boleh nak duit masuk lebih banyak daripada duit keluar, kita nak ekspor lebih daripada kita import, kita nak jadi trade surplus. Adalah satu yang positif. Tapi kita kena elakkan menjadi trade deficit ya. Kita beli lebih banyak daripada kita jual. Duit keluar lebih banyak daripada duit yang masuk. Yang ketiga ialah kita lihat kepada jualan runcit ya, retail sale. Jadi kalau tak silap saya tadi, kalau kita lihat dalam minggu ni ya, ada data retail sales. Saya akan pindahkan kepada minggu ni. Kita lihat ada tak jualan retail. Jadi hari ini adalah, yes, di sini. Hari ini adalah hari Selasa ya. Jadi retail sale adalah malam ini untuk US. Malam ini, jam 9.30 kita akan tahu jualan retail sales. Jualan runcit. Kalau meningkat, maknanya kekuatan ekonomi masih lagi dalam keadaan yang bagus. Jadi retail sale ni apa yang dia gambarkan? Retail sale ni sebenarnya menceritakan tentang perbelanjaan orang awam, perbelanjaan pengguna. Jadi semakin tinggi orang berbelanja, maknanya ekonomi sedang dalam keadaan yang bagus. Orang ada wang untuk dibelanjakan. Ini akan menyebabkan syarikat boleh mendapat keuntungan, syarikat boleh kembangkan bisnes, boleh tambah pekerjaan, kurangkan pengangguran dan ekonomi berkembang. Kalau retail sales menaik, orang ramai yang berbelanja. Sebaliknya kalau retail sales menurun, orang tak berbelanja, syarikat pun tak dapat dan buat keuntungan, tak dapat nak kembangkan bisnes, tak dapat nak tambah pekerjaan, buang pekerja, pengangguran meningkat dan ini adalah kitaran yang negatif ya. Jadi retail sales pun dapat menggambarkan tentang kesihatan ekonomi. Jadi GDP, KDNK, kemudian international trade balance, adakah kita ni defisit ataupun surplus. Kemudian yang ketiga, jualan runcit. Orang sekarang ni sedang berbelanja ataupun tidak ya, untuk kita tahu kekuatan ekonomi semasa. Baik. Kemudian kita lihat kepada kesannya. Kita kesan kepada pertumbuhan ekonomi, kepada aset-aset di dalam pasaran kewangan. Jadi pertumbuhan ekonomi menggambarkan tentang kesihatan ekonomi ya, juga menggambarkan tentang peningkatan taraf hidup rakyat. Ekonomi berkembang, rata-ratanya ekonomi berkembang akan menyebabkan kehidupan rakyat semakin baik ya. Orang mempunyai pekerjaan, pengangguran kurang,
ekonomi pun berkembang dan sebagainya. Dan jika orang ramai bekerja, syarikat bekerja, syarikat dapat menghasilkan keuntungan, bermakna apa? Bermakna pungutan cukai pun akan meningkat. Lebih banyak orang yang produktif di dalam sesebuah negara, bermakna income kerajaan juga akan meningkat dari segi pungutan cukai. Dan penghasilan peluang pekerjaan yang baru. Syarikat dapat menghasilkan keuntungan, syarikat dapat mengembangkan bisnes, dapat mencipta peluang pekerjaan baru dan ini akan mengurangkan pengangguran. Jadi apabila ekonomi mengalami pertumbuhan, GDP meningkat, trade surplus, retail sales, jualan runcit meningkat, ini semua akan menyebabkan apa? Menyebabkan suasana yang positif untuk kesemua aset. Itulah apa yang berlaku pada mata wang. Mata wang akan meningkat. Kenapa mata wang meningkat? Kenapa? Kerana pendapatan kerajaan dari segi pungutan cukai meningkat, menunjukkan kekuatan ekonomi yang kuat. Orang pun akan ramai berminat untuk melaburkan duit ke dalam mata wang negara tersebut. Untuk saham pula positif akan meningkat. Kenapa? Kerana orang berbelanja, orang dapat wang, orang ada pekerjaan, orang ada duit dalam tangan, orang akan belanjakan wang ini dan syarikat-syarikat yang menawarkan produk dan servis dapat menghasilkan keuntungan. Dapat kembangkan bisnes, harga saham juga akan turun meningkat. Satu kitaran yang positif. Jika kita dapat pertumbuhan ekonomi yang positif. GDP naik, trade surplus dan juga jualan retail, jualan runcit yang meningkat. Dan kita lihat apa yang berlaku pada komoditi. Juga adalah positif kerana komoditi adalah sebenarnya adalah bahan-bahan asas yang akan digunakan oleh syarikat untuk menghasilkan produk ataupun servis. Jika ekonomi berkembang, permintaan kepada produk dan servis akan meningkat. Jadi syarikat akan menghasilkan lebih produk dan servis. Untuk menghasilkan produk dan servis yang lebih, bermakna syarikat memerlukan bahan asas yang lebih. Dan bahan asas adalah apa? Komoditi. Jadi komoditi juga akan mendapati permintaan meningkat dan ini akan meningkatkan juga harga komoditi. Itu dia punya rangkaian event bagaimana kesan pertumbuhan ekonomi kepada komoditi. Komoditi ni bahan asas. Nak menghasilkan produk, kita perlukan komoditi. Makin banyak orang nak beli produk kita, kita nak buat lebih. Nak buat lebih, kita kena gunakan komoditi bahan asas yang lebih. Ini akan menyebabkan harga komoditi juga akan meningkat. Jadi ini dari segi pertumbuhan ekonomi. Baik. Kemudian kita akan fokus pula kepada keadaan pekerjaan. Ini juga sangat penting. Berapa banyak pekerjaan yang ditambah, berapakah pengangguran dalam sesebuah ekonomi. Jadi ini akan menunjukkan kesihatan ekonomi negara tersebut. Baik. Jadi salah satu faktor yang penting dalam ekonomi ialah ada pekerjaan yang memberikan bayaran yang berpatutan. Oleh sebab itu kita akan sentiasa perhatikan keadaan pekerjaan. Dan data-data yang akan kita perhatikan adalah nombor satu, pengangguran. Berapa banyak orang yang tak mempunyai pekerjaan. Jadi orang yang aktif yang aktif mencari pekerjaan tetapi tak dapat mencari pekerjaan, ini adalah definisi pengangguran. Jadi orang yang tak aktif macam orang tua, orang yang golongan istimewa, ini tak dikira pengangguran. Kanak-kanak tak dikira pengangguran. Orang yang aktif adalah orang yang mampu bekerja, kemudian tak dapat mencari kerja, itu adalah pengangguran. Kemudian yang kedua ialah berapakah jumlah pekerjaan baru yang dapat ditambah kepada ekonomi, juga menjadi satu faktor penilaian. Antara caranya ialah kita melihat kepada non-farm payroll, iaitu yang kita lihat di Amerika Syarikat. Jadi non-farm payroll adalah mengukur keadaan pekerjaan yang ditambah kepada ekonomi selain perladangan. Jadi selain perladangan termasuklah lawyer ke, engineer ke, kerja kilang ke, mekanik ke, politik ke, ini semua adalah pekerjaan selain perladangan. Jadi kalau kita dapat lihat penambahan dari segi non-farm payroll bermakna ekonomi sedang kuat. Pekerjaan baru sentiasa ditambah. Tapi jika ada pengurangan pekerjaan baru yang ditambah ke dalam ekonomi, bermakna sekarang ni ekonomi dah mula memperlahan. Maknanya majoriti syarikat tak dapat dah menghasilkan pekerjaan baru.
Okey, ini adalah satu kitaran yang negatif. Okey. Jadi apabila berlaku peningkatan pengangguran, okey, dan pada masa yang sama turun pekerjaan yang ditambah kepada ekonomi, maksudnya apa? Ini adalah ciri-ciri ekonomi yang sedang memperlahan. Okey, red flag. Orang tak ada kerja, kemudian kerja baru pun kurang ditambahkan kepada ekonomi. Okey, baik. Jadi sekarang kita akan lihat pula apakah kesan keadaan pekerjaan kepada aset-aset yang lain. Okey. Jadi kita lihat apabila pengangguran meningkat, apa yang berlaku ialah perbelanjaan pengguna akan jatuh. Kenapa? Kerana orang yang tak ada kerja, tak ada income. Kemudian orang yang ada kerja akan berhati-hati, akan lebih cenderung untuk simpan wang daripada dia belanjakan. Jadi apa yang berlaku? Perbelanjaan runcit, retail sales jualan runcit akan menurun. Orang kurang berbelanja, syarikat tidak dapat menghasilkan keuntungan dan seterusnya kitaran yang negatif akan berlaku. Ketika pengangguran tinggi, ini menunjukkan apa? Ekonomi negara ini sedang dalam keadaan yang tak sihat. Maknanya ialah akan menyebabkan orang pelabur global kurang yakin dengan ekonomi yang mempunyai pengangguran yang tinggi. Oleh sebab itu, dah tak menarik untuk orang melabur di dalam negara ini. Jadi orang akan keluarkan duit daripada negara tersebut dan menyebabkan mata wang negara tersebut akan menurun. Itu dari segi mata wang. Apa yang akan berlaku pula pada saham juga adalah negatif Kenapa? Pengangguran tinggi maknanya syarikat buang pekerja. Bukan tambah pekerja, buang pekerja. Kemudian kenapa syarikat buang pekerja? Kemungkinan besar tak dapat menghasilkan keuntungan. Kenapa tak dapat menghasilkan keuntungan? Tidak ada pembeli produk dan servis mereka. Kenapa tidak ada pembeli? Kerana tidak ada income. Penganggur tak ada income nak beli. Orang yang ada kerja pun akan memilih untuk menyimpan wang daripada dia belanjakan. Bermula lagi kitaran yang negatif. Kemudian syarikat ni pun tutup. Buang lagi pekerja. Tambah lagi penganggur. Tambah lagi orang yang tak mampu nak berbelanja dan kitaran yang baru negatif bermula. Jadi pengangguran tinggi bermakna harga saham pun akan jatuh. Kenapa harga saham jatuh? Syarikat tak menghasilkan keuntungan. Bermakna prestasi menurun, harga saham akan biasanya mengikut prestasi syarikat. Komoditi pula apa yang berlaku? Untuk komoditi, kerana permintaan menurun, komoditi ni ingat lagi sekali, kebanyakan komoditi adalah bahan asas untuk menghasilkan produk dan servis oleh syarikat. Jadi syarikat dah tak ada pembeli, bermakna syarikat akan mengurangkan penghasilan produk dan servis. Apabila syarikat mengurangkan penghasilan produk dan servis, apa yang berlaku? Bahan-bahan asas akan jatuh permintaan. Maknanya bahan-bahan asas termasuk komoditi akan jatuh harganya akibat kurang permintaan. Tak ada pembeli. Jadi buat apa kita nak menghasilkan produk dan servis? Jadi ini adalah kesan. Jika keadaan pekerjaan negatif, ini adalah kesan yang semuanya negatif across the board untuk pelbagai aset-aset di dalam pasaran kewangan. Dan kita akan perhatikan. Kita perhatikan apa? Kita perhatikan pengangguran dan kita perhatikan pekerjaan yang ditambah ke dalam ekonomi. Seterusnya ialah ini kita dah masuk kepada perbincangan yang agak grey areas. Kita bincangkan tentang kestabilan politik. Jadi jangan pandang rendah tentang kestabilan politik kerana ia dapat mempengaruhi pasaran dengan drastik. Baik. Jadi apakah itu risiko politik? Risiko politik ialah risiko di mana pulangan yang kita jangkakan kita dapat untuk mana-mana aset yang kita laburkan dalam negara tersebut, tapi ia terjejas akibat apa? Akibat apa yang berlaku di arena politik. Sama ada ketidakstabilan politik. Contohnya tahun ini PMA, tahun depan PMB, tahun lagi satu PMC. Jadi maknanya tak ada kestabilan. Aset tukar-tukar
tukar-tukar pucuk pimpinan. Okey, dan ini adalah satu yang sangat tak bagus untuk ekonomi. Ekonomi perlukan kestabilan. Okey, kalau sentiasa berubah, tukar pemimpin, tukar polisi, syarikat pun tak boleh nak pelan. Okey, tak boleh nak pelan, nak menjangkakan apa yang boleh dibuat, okey, untuk bisnes mereka. Okey. Jadi bukan sahaja politik yang berlaku di negara kita, tapi apa yang berlaku di sekeliling juga akan memberikan impak yang besar kepada ekonomi kita. Bayangkan, okey, ekonomi Thailand, okey, apa yang berlaku di politik Thailand ya. Ada berlaku gangguan. Bayangkan kita bergantung pada Thailand dari segi import dan ekspor. Okay, itu akan memberikan kesan yang sangat besar, terutama bagi mereka yang terlibat dalam bisnes import ekspor antara Malaysia dan Thailand sebagai contoh. Jadi bukan sahaja di negara kita tapi di rantau juga kita perlu perhatikan, okay, untuk kestabilan politik. Okay. Jadi bagaimana politik boleh mempengaruhi ekonomi? Biasanya ialah dari segi polisi. Okay, jadi keputusan polisi biasanya ditentukan oleh politik. Okay, jadi ini secara langsung ya, boleh mempengaruhi perniagaan individu, syarikat, okay, dan juga ekonomi secara keseluruhan. Bayangkan kalau kita lihat antara Malaysia dan China sebagainya. Bayangkan kalau ada tarif ya yang diperkenalkan antara Malaysia dan China. Okey, bayangkan sesiapa yang melakukan import dan ekspor antara Malaysia dan China akan terkesan. Mungkin akan kehilangan terus margin profit ataupun terus menghasilkan kerugian akibat tarif. Okey, sebagai contoh, okey, boleh berlaku. Okey, ataupun boleh berlaku dari segi ekonomi sebagai contoh. Kerajaan contohnya pada suatu hari akan mengharamkan pembelian aset ataupun produk-produk daripada negara Cuba sebagai contoh. Okey, itu akan memberikan kesan yang sangat besar terutama bagi mereka yang terlibat dalam perniagaan tersebut. Baik. Okey. Jadi macam-macam faktor yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Okey. Cukai, tarif, okey, peraturan tambahan, sekatan dagangan ya, mungkin nanti akan diharamkan import daripada Tibet sebagai contoh. Syarikat yang melakukan bisnes akan terus lingkup, tak boleh nak buat perniagaan jika ada undang-undang seperti ini diperkenalkan. Ya, jadi macam-macam risiko dari segi politik. Okay, lagi stabil politik sesebuah negara, lagi eloklah keadaannya untuk perniagaan, perdagangan dilakukan. Okay. Begitu juga untuk kita punya aset-aset kewangan. Okay. Sebagai contoh, sekarang ini makin banyak ya perkara-perkara yang luar jangkaan berlaku ya dari segi politik. Sebagai contoh, UK memilih untuk keluar daripada Europe. Okay. Satu perkara yang tak pernah berlaku, satu perkara yang tak dijangkakan. Tetapi berlaku ya. Brexit berlaku dan kita dapat lihat ada banyak pergerakan aset ya semasa Brexit berlaku. Kemudian Donald Trump menjadi presiden, juga tak disangkakan tapi berlaku juga dan banyak impaknya kepada aset-aset dalam pasaran kewangan. Dan semakin kita lihat sekarang ni semakin kerap je berlaku perkara-perkara yang tak disangkakan. Okey. Jadi kita boleh katakan bahawa sekarang ni makin tinggi risiko politik berbanding dengan pada masa yang dahulu. Baik. Kemudian yang terakhir ialah kita lihat kepada yang terakhir, kita ada lagi satu, tapi kita lihat dulu kepada kesan risiko politik kepada pasaran. Okey. Jadi apabila risiko politik meningkat, okey, jadi kesannya adalah negatif ya terhadap semua pasaran. Okay, kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi, kesan positif untuk semua pasaran. Okay, untuk semua aset. Tapi kalau politik punya risiko meningkat, kesannya adalah semua negatif. Kita lihat untuk mata wang apa yang berlaku. Mata wang akan menurun. Kenapa? Kerana kurangnya keyakinan terhadap kerajaan yang politiknya tak stabil. Okay, dan kemudian bertambah ketidakpastian, uncertainty. Jadi bisnes tak boleh ada uncertainty. Kalau ada uncertainty, semua bisnes tak boleh jalan. Okay, jadi ada uncertainty, ketidakpastian, harga pasaran, okay, harga mata wang akan turun. Kemudian kita lihat pula kepada pasaran saham, okay, apa yang berlaku pada pasaran saham. Juga adalah negatif, pasaran saham akan turun. Okay. Kenapa? Kerana ketidakstabilan politik menyebabkan syarikat pun tak boleh nak bergerak.
Okay, syarikat tak tahu. Okay, hari ni polisi A. Boleh jadi minggu depan jadi polisi B. Jadi tak cukup, tak cukup masa untuk syarikat nak menyesuaikan diri, dah tukar polisi, dan oleh sebab itu syarikat tak boleh nak plan, tak boleh nak merancang bagaimana nak menggerakkan perniagaan. Jadi mana-mana bisnes pun kalau ada ketidakpastian, ada tidak stabilan, itu adalah sangat negatif pada mana-mana bisnes. Tak boleh jalan. Kita kena ada kepastian, kena ada satu benda yang tetap kestabilan, barulah perniagaan boleh dijalankan. Mana-mana perniagaan. Jadi ketidakstabilan politik akan menyebabkan semua bisnes akan jatuh. Akan jatuh nilainya. Kerana apa? Tak boleh nak rancang perniagaan. Baik. Kemudian kita lihat pula kepada komoditi. Jadi sama juga seperti aset-aset lain, komoditi juga akan menurun. Kenapa komoditi menurun? Kerana semasa ketidakstabilan politik berlaku, nilainya jatuh. Nilai banyak komoditi akan jatuh. Sama jatuh dengan aset-aset yang lain. Kurang demand kepada komoditi kerana syarikat pun tak dapat dah menghasilkan produk dan servis secara konsisten kerana politik tak stabil. Jadi permintaan kepada komoditi juga menurun. Kecuali satu komoditi iaitu emas. Kerana emas adalah safe haven. Jadi emas ni special sikit, komoditi yang special kerana emas ni apabila berlaku chaos, berlaku kelang kabut pasaran ekonomi ke, global ke, politik tak stabil apa yang akan berlaku ialah harga emas akan meningkat. Kenapa? Emas ni dikira sebagai aset safe haven. Apabila semua kelang kabut, emas akan menjadi tempat untuk aset berlindung. Tanah berlindung pada emas, sehinggalah keadaan pulih, barulah duit daripada emas ni akan dikeluarkan dan diagihkan kepada aset-aset yang lain. Baik, seterusnya yang terakhir ialah kita melihat kepada data sentimen. Sentimen ni lebih kepada subjektif sikit kerana apa? Ia adalah keyakinan. Keyakinan sama ada orang awam ataupun keyakinan bisnes peniaga syarikat tentang ekonomi. Jadi ini lebih kepada psikologi. Jadi kita nak tahu orang awam yakin tak dengan ekonomi. Kita nak tahu syarikat yakin tak dengan ekonomi untuk kita menjangkakan apakah yang akan dilakukan oleh orang awam dan juga syarikat. Sebagai contoh. Contoh untuk kita ketahui sentimen syarikat. Kita nak tahu syarikat ni yakin tak dengan ekonomi. Kalau syarikat yakin dengan ekonomi, maknanya kita belum menjangkakan syarikat akan melakukan perbelanjaan. Syarikat akan kembangkan lagi bisnes, akan menambahkan lagi pekerja. Jadi antara caranya lah kita melihat kepada data apa? Data PMI, Purchasing Managers Index ataupun indeks pegawai perolehan. Jadi kalau kita lihat kepada data PMI, jika ianya positif maknanya purchasing manager ataupun pegawai perolehan syarikat tersebut yakin dengan ekonomi. Bermakna syarikat ini akan melakukan aktiviti ekonomi, beli produk, beli alat-alat baru, menambahkan lagi produk dan servis, menambahkan pekerjaan dan sebagainya. Kalau PMI positif, kita menjangkakan ekonomi juga akan menjadi positif. Itu daripada sudut syarikat. Kalau daripada sudut pengguna pula, kita akan lihat kepada indeks sentimen pengguna. Jadi indeks sentimen pengguna ni pula mengukur keyakinan orang awamnya, mengukur keyakinan konsumer, pertama terhadap ekonomi negara dan yang kedua terhadap kekuatan kewangan keluarga masing-masing. Jadi kalau pengguna yakin dengan ekonomi dan pada masa yang sama yakin dengan kekuatan kewangan keluarga masing-masing, bermakna kita boleh jangkakan konsumer akan berbelanja dan ini adalah satu yang positif untuk ekonomi. Baik. Jadi itu adalah 6 data-data yang penting yang kita perhatikan untuk makroekonomi. Sekarang kita lihat pula kepada kesan sentimen kepada aset-aset yang lain. Jadi pelabur pedagang akan sentiasa dipengaruhi oleh sentimen peribadi. Saya ada bias saya, anda sebagai pedagang juga ada masing-masing ada bias. Maknanya bias ini datang dari mana? Bias ini datang daripada sentimen, sentimen peribadi.
Okay, dan ini dapat memberikan kesan langsung ya kepada aset-aset di dalam pasaran. Okay, jadi ketika pelabur optimistik, jadi kita bayangkan kes yang positif ya, sentimen adalah positif. Apa yang berlaku pada pasar wang? Apabila pelabur optimistik, pelabur akan yakin dengan kekuatan ekonomi, dan maknanya apabila pelabur yakin dengan kekuatan ekonomi negara tersebut, bermakna demand, permintaan kepada mata wang negara tersebut juga akan meningkat. Jadi kadar tukaran mata wang negara tersebut kita lihat akan meningkat. Kemudian saham, apa yang akan berlaku jika pelabur optimistik? Pelabur akan lebih cenderung ya untuk membeli aset-aset seperti saham. Kerana pelabur percaya dengan kekuatan ekonomi, sentimen positif ya, dan percaya dengan kekuatan syarikat-syarikat tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Sentimen positif adalah sangat positif untuk saham. Dan kalau kita lihat kepada komoditi juga akan meningkat nilainya. Kenapa? Kerana sentimen positif. Permintaan yang tinggi untuk syarikat menghasilkan produk dan servis, bermakna syarikat memerlukan bahan asas, iaitu komoditi. Jadi permintaan kepada komoditi juga meningkat, bermakna harga komoditi juga akan turut meningkat. Jadi sentimen positif semua naik, sentimen negatif semua turun. Baik, ini adalah bagaimana sentimen memberikan kesan kepada pasaran. Baik. Jadi kesimpulannya untuk analisa makroekonomi ialah seperti berikut. Jadi kita dah bincangkan tentang data-data ya yang boleh memberikan kita gambaran tentang kesihatan ekonomi semasa. Kita lihat pada kadar faedah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, keadaan pekerjaan, politik dan juga sentimen. 6 data ini, 6 kategori data ini untuk kita menentukan kesihatan ekonomi. Jadi ini akan secara langsung kita akan perhatikan data-data ini, 6 data tadi, dan kita boleh menilai nilai intrinsik untuk aset-aset global. Mata wang, bond, komoditi dan juga indeks saham. Dengan kita melihat kepada data, kita tahu kesihatan ekonomi dan kita tahu sekarang ni apakah aset-aset yang akan perform dan tak perform pada fasa-fasa ekonomi yang tertentu. Jadi kesimpulannya ialah kita kena sentiasa memerhatikan segala faktor-faktor ini dan kita menggunakannya untuk membuat keputusan dagangan yang berkualiti. Jadi untuk makroekonomi kita lihat cuaca dulu. Apakah cuaca dan cuaca ni sesuai untuk aset apa? Kalau hujan mungkin bond akan naik, saham jatuh. Kalau waktu cuaca cerah mungkin saham naik tapi bond pula yang jatuh. Itu akan membolehkan kita ada dagangan yang kita boleh menggunakan untuk menghasilkan keuntungan. Walaupun ekonomi tengah jatuh, ada aset yang perform. Baik. Jadi masa pun dah habis, jadi saya akan akhiri di sini ya. Hari ini kita cover tentang analisa fundamental dari segi makroekonomi. Esok ya kita akan sambung pula lagi sekali analisa fundamental tapi lebih kepada mikroekonomi. Maknanya kita akan lihat kepada saham secara spesifik dan apakah data-data ya yang akan kita perhatikan dalam penyata kewangan untuk kita menentukan nilai intrinsik sesuatu saham tersebut. Jadi oleh itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih bagi siapa yang mengikuti dan kita jumpa lagi pada sesi hari esok. Kita akan bincangkan tajuk yang seterusnya, makroekonomi. Sekian.